Hai, kali ini kita nak bawakan kepada anda 3 kali pindah rumah dan kesemuanya berhantu. Kita layan video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pengunjung laman The Story Gempak Now dalam segmen Gegau Momok bersama saya Abang Long. Pada kali ini saya nak ceritakan tentang kisah yang tweet dari laman web fiction shasha.com sekali lagi, yang ditulis oleh penulis yang mengalami pengalaman berpindah 3 buah rumah, kesemuanya berhantu. Kisahnya macam ni. Dia kata, di sini aku nak kongsikan kisah perjalanan keluarga aku ketika pertama kali berpindah daripada kampung halaman ke tempat kerja ayah, yang mana ketika aku berusia 7 tahun sehinggalah aku berusia 14 tahun. Dalam tempoh tersebut, ayah aku 3 kali bertukar tempat kerja. Maknanya, ada 3 rumah yang kami masuk dan kesemuanya adalah rumah yang berpenghuni. Family aku ada 5 orang adik-beradik, iaitu 3 lelaki dan 2 perempuan. Rumah yang pertama, apabila ayah mendapat tawaran kerja di dalam sektor kerajaan di sebuah klinik kesihatan sebagai pemandu. Jadi kami berpindah ke kuartus yang berada dalam klinik itu juga, yang mana kuartus yang kami tinggal ada 4 buah rumah dan di depan kuartus kami adalah bukit dengan semak samun. Cerita seram kami bermula semasa mula-mula sampai ke kuartus tersebut. Aku dengan adik perempuan yang aku panggil Acik terbau bangkai di depan pintu kuartus, sehingga kan Acik termuntah-muntah dekat longkang di tepi rumah. Aku pula jenis mulut puaka juga kan, sebab suka tegur bau busuk. Ada orang mati ke kat sini? Busuk lah. Tanpa diduga, pang! Kena penampar free daripada ayah aku. Bergegar rasanya otak aku masa tu. Jadi hari pertama adalah hari yang paling musibat bagi aku, budak darjah 1 masa tu, sebab penangan mulut aku sendiri. Waktu maghrib, gangguan bermula dengan laungan anjing di luar rumah. Aku menjengah melalui tingkap tetapi tiada kelibat anjing, dan mulut puaka aku sekali lagi buat hal. "Oi anjing, pergi ke menyala jauh-jauh, boleh tak?" Macam tu. Dan sekali lagi ayah aku datang, tapi kali ini dengan tiba-tiba memeluk aku dan membawa aku masuk ke dalam bilik mak dan ayah. Dan aku dibacakan Yasin dengan ditemani adik-beradik aku. Aku menjadi hairan dan banyak soalan yang nak aku ajukan. Maklumlah, umur aku pada masa itu masih belum memahami makhluk gaib itu wujud, dan sehinggalah pada awal pagi, anggaran dalam pukul 2, mak dan ayah tiba-tiba masuk ke dalam bilik kami berlima. Dan ketika itu, bumbung rumah kami seperti ada orang berjalan dengan kuat. Maka duduklah kami sekeluarga dalam bilik itu sampailah ke subuh.
Pada keesokan harinya, beberapa orang ustaz datang untuk memagar rumah kami. Tapi gangguan tetap berlaku dan kami agak ketakutan, lebih kurang selama setahun lebih lamanya. Paling teruk kami diganggu ketika rumah itu, mak nampak kelibat seorang nenek muncul di hadapan mak ketika masuk ke ruang dapur. Mak menjerit dan berlari masuk ke bilik dan pintu bilik kami diketuk daripada luar dengan kuat. Tak dapat dibayangkan masa tu. Kami semua ketakutan. Padahal ayah ada je dekat bilik sebelah. Mak panggil ayah. Tiba-tiba kami terdengar suara azan ayah di luar bilik kami dan bunyi tapak kaki berlari keluar meninggalkan rumah. Setengah jam berpelukan dalam bilik dengan bunyi ketukan pintu. Suara ayah panggil mak, lepas tu ketawa dengan bunyi bumbung lagi. Setengah jam kemudian duduk dalam bilik tu, rasanya macam sehari berkurung di dalam bilik itu. Kami dengar suara alunan Quran di luar rumah dan suara ayah menenangkan kami. Kami tak pasti apa yang berlaku dan pintu bilik kami dibuka oleh ayah. Maka ketika itu berakhirlah kami di rumah tersebut sebab mak dah tak sanggup lagi duduk di rumah itu. Ayah menghantar kami balik ke kampung dan ayah terpaksa tinggal berjauhan dengan keluarga buat masa itu. Kemudian kami berpindah ke rumah kedua. Selepas 2 bulan tinggal di kampung, ayah jemput kami untuk berpindah ke kawasan Pekan kerana ayah telah ditukar ke sebuah hospital. Kami dapat kuartus doktor. Rumah tu memanjang dan berbentuk huruf I besar. Ada 3 bilik dan 2 bilik air. Rumah ni agak mencabar juga sebab ada binatang berbisa selalu muncul di dalam rumah. Jadi ayah belajar daripada pengalaman masa kami mula-mula masuk. Kami akan adakan majlis doa selamat dengan menjemput orang-orang daripada surau yang berdekatan. Cerita ayah masa ni orang surau datang dengan pandangan yang lain. Mata mereka memandang sudut rumah ke sana dan ke sini. Ayah jadi tak sedap hati. Tapi dia tidak mengendahkan perasaan itu. Bulan pertama hingga bulan ke-6 memang tak ada apa-apa gangguan. Tetapi masuk bulan yang ke-7, rumah kami sering dimasuki ular hitam di bahagian ruang tamu pada waktu malam. Nak dijadikan cerita, Acik, adik aku, menjadi lemah semangat sebab gangguan rumah lama. Masa ni dia masih bersekolah di tadika lagi. Sebelum tidur dia masuk ke bilik tidur atas katilnya. Tiba-tiba dia bangun, keluar ke ruang tamu rumah dan dia menangis. Lalu ayah dan mak pergi ke ruang tamu dan mendapati terdapat seekor ular hitam berkilat berada di sebelah Acik seperti sedang memerhatikan Acik. Ayah dan mak merasa cemas waktu tu. Ayah ambil selimut dan menghamparkan selimut dari belakang ular. Lalu mak dengan sepantas kilat mengambil Acik dan membawa Acik lari masuk ke bilik. Pada keesokan harinya, beberapa orang bomba datang rumah menggeledah mencari ular tetapi tidak berjumpa. Anggota-anggota bomba gagal menemui ular hitam yang dikatakan kelihatan pada malam sebelumnya. Selepas kejadian itu, Acik tidur dalam bilik mak dan ayah. Sejak dari itu,
Kami selalu terserempak dengan ular tersebut dan bila kami ternampak, kami sekeluarga akan cepat-cepat masuk ke dalam bilik. Kami tinggal di sini agak lama sehingga suatu hari ada seorang imam datang ke rumah kami dan menasihati kami supaya berpindah. Sebab rumah ini, sebelum kami berpindah ke sini, rumah ini dihuni oleh makhluk halus. Waktu ini aku darjah 5. Ayah memohon pertukaran tempat kerja dekat dengan kampung. Permohonan ayah berjaya tapi jauh dari kampung. Jadi berpindahlah kami ke rumah sewa yang seterusnya. Di rumah sewa yang ketiga, ayah dan mak berusaha mencari rumah sewa berdekatan tempat kerja ayah. Hospital besar tepi pantai di pantai timur. Tidak lama selepas itu, kami menyewa sebuah rumah berbentuk segi 4 yang mempunyai 2 bilik dan 1 bilik air. Rumah ini agak suram, walaupun cantik hiasan dinding dan lantainya. Kami menyewa di sini sehingga aku berumur 14 tahun. Rumah inilah yang jadi kenangan pahit kami sekeluarga kerana melibatkan nyawa seorang adik. Di sinilah aku kerap ditindih hampir setiap hari sambil terdengar ketawa seorang perempuan. Adik bongsu aku sering ketakutan dan asyik nak didukung atau asyik nak berteman. Angah nampak ulat dalam pinggan, padahal kami langsung tak nampak seekor ulat pun dalam pinggan dia. Mak pula asyik bermimpi hantu yang sama pada setiap malam. Dan paling terkesan pada kami adalah ayah menjadi semakin panas baran. Kami selalu dirotan kerana kesalahan kecil, tapi ayah tak pernah cederakan mak. Mak pula sering mengadu masalah rumah kami. Kami seronok berada di sekolah berbanding di rumah kerana takut untuk pulang. Kejadian yang berbahaya pernah berlaku. Alang tidur siang hari dalam bilik sebab tak sedap badan, demam dan tiba-tiba muncul di depan Angah di ruang tamu menonton TV dengan membawa garfu seperti ingin cucuk muka. Angah menyedari perbuatan Alang lalu menendang badan Alang sehingga tersungkur. Yang peliknya, Alang terus tidur di lantai. Mak cerita waktu dia mengangkat Alang, badannya berat yang teramat sangat. Mak tak tahan lagi lalu mak ceritakan pada Pak Long, iaitu abang ayah, sebab dia ada ilmu sikit mengenai gangguan makhluk halus. Lalu datanglah Pak Long untuk scan kawasan rumah kami dan Pak Long mendapati kawasan rumah kami memang dihuni oleh jin dan ia bersarang di bahagian ruang makan di dalam rumah itu. Ayah diskan juga oleh Pak Long dan ada perubahan pada sikap baran ayah. Cerita terakhir di rumah ini, Acik telah dirasuk oleh makhluk tersebut ketika Acik mengalami demam panas. Acik sengaja jatuhkan dirinya daripada katil sehingga terdapat kecederaan pada kepala. Kami sekeluarga membawa Acik ke hospital dan dalam keadaan Acik meronta-ronta seperti sedang mengalami histeria. Kami duduk bersama mak di tempat menunggu. Menurut cerita ayah, Acik dipegang oleh 5 orang lelaki pertengahan umur, tetapi kekuatan Acik jauh lebih hebat.
Banyak kesan lebam di tangan dan kaki Acik. Seorang pembantu perubatan berjaya merawat Acik dengan ilmu ruqyah, tetapi Acik langsung tidak sedarkan diri selama 2 minggu lebih dan ditempatkan di wad ICU. Kami hampir kehilangan Acik atas faktor kecederaan di bahagian kepala, yang mana terjadinya darah beku dan perlu dibedah. Tidak dapat dibayangkan masa itu aku akan kehilangan seorang adik. Sedihnya yang teramat sangat angkara gangguan rumah kami. Acik memang daripada sejak rumah pertama lagi dia dah trauma, dia dah terkesan dengan makhluk-makhluk halus. Alhamdulillah, Acik selamat selepas dibedah dan berada di wad dalam tempoh yang agak lama. Kami berpindah semula ke kampung tanpa pulang langsung ke rumah sewa tersebut. Sumpah, dia kata, taubat tak nak pergi dah. Barang semua sedekah je lah, dia kata. Nak ambil pun kena fikir banyak kali, katanya. Aku dan adik-adik aku memang selalu pindah sekolah, nak buat macam mana. Ikut je lah orang tua kita berpindah tempat kerja. Last sekali umur aku 14 tahun, aku duduk asrama sekolah agama sampai tingkatan 5 sebab aku memang tak nak pindah sekolah dah. Begitu kisah dia. Kisah tentang rumah yang berhantu ataupun berpenghuni. Jadi mungkin di antara kita pernah mengalami gangguan-gangguan seperti ini dalam rumah. Yang mungkin rumah kita sewa ada kisahnya tersendiri, ataupun rumah itu pernah menjadi lokasi pembunuhan dan sebagainya. Akhirnya rumah itu menjadi berpenghuni, dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang akhirnya mengganggu penduduk ataupun penghuni-penghuni selepas itu. Wallahu alam. Teruskan subscribe channel The Story Keempat Now untuk mengikuti video-video terkini dari segmen Gegau Momok. Kalau cerita ini seram, klik like di bawah. Kalau tak seram, tak apa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.